dalam tasawuf Islam, dia tak akan sampai satu tahap tak wajib beramal bila mencapai sesuatu kedudukan. Baik, kemudian berkait dengan syariat ni, hakikat dan syariat ni, antara syariat dan hakikat tidak akan berlaku pertembungan berlawang. Syariat kata semayang, hakikat kata tak wajib semayang, tak akan jadi macam tu. Tak akan berlaku perlawanan, pertembungan antara zahir syariat dengan hakikat yang batin. Tak akan berlaku perlawanan. Sekiranya sesuatu itu berlawang, maka itu bukan tasawuf Islam lagi. Yang ada pattern macam tu tasawuf Syiah, batiniah dalam Syiah. Batiniah dalam Syiah, nak tahu beza dengan tasawuf, situlah tempat beza dia. Batiniah ini zahirnya ada sesuatu, batinnya berlawan dengan zahir. Kalau zahirnya kata wajib semayang, batin menetapkan tak wajib dah semayang, berlawang. Itu satu. Kemudian yang mereka pegang, yang mereka pakai hak batin. Dah lah berlawang dua ni. Dan yang mereka pakai, mereka terima yang batinnya. Itulah yang ada dalam Syiah batiniah. Batiniah dalam kelompok Ismailiyah. Dan tasawuf tidak ada seperti ini. Hakikat ini, antara maknanya seperti yang saya terangkan tadi lah. Sesuatu yang tersirat di sebalik yang tersurat. Fenomena alam yang berlaku, matahari bergerak, berlakunya kehidupan, binatang-binatang, pokok-pokok, bulan bintang. Yang kita nampak, gerakan-gerakan itu, kejadian itu tu orang panggil zahirnya, yang tersuratnya. Tapi yang tersiratnya di sebalik semua itu, ada rahsia perbuatan Allah. Ada rahsia sifat-sifat Allah dan asma'nya. Di sebalik semua kejadian yang berlaku. Ataupun bahasa mudah, ada rahsia ketuhanannya. Tak akan jadi saja maksudnya. Wujud sesuatu benda, bergerak satu benda, kemudian berlaku kejadian satu benda. Semuanya itu adalah penzahiran. Kalau ulama tasawuf dipanggil tajalli daripada kenyataan perbuatan dia itu dan sifat-sifatnya itu. Jadi, yang terselindung daripada pandangan mata kasar kita ni, yang tersirat tu, itulah sebahagian daripada makna hakikat. Demikian juga termasuk dalam hakikat ni, perkhabaran-perkhabaran ghaib yang orang lain tak tahu. Kejadian-kejadian yang akan berlaku. Peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Yang tercatat di Lauh Mahfuz dan sebagainya. Maka semua itu juga termasuk di dalam hakikat-hakikat. Dan banyak lagi lah cabang-cabang hakikat tu. Maka secara kesimpulan mudahnya, hakikat ni, kalau kita nak kenal dia, benda yang terselindung daripada pandangan atau pengetahuan zahir manusia ni. Baik. Macam mana kita nak beza tasawuf Islam dengan kebatinan dalam bab berkait dengan syariat dan hakikat? Pertama sekali, tasawuf Islam ini tetap menjaga syariat itu. Dia tidak meremehkannya, apatah lagi mengabai dan meninggalkannya, tidak. Manusia ni, setinggi mana pemartabat kerohanian dia itu dalam mendekatkan diri kepada Tuhannya itu, tak akan berlaku satu kedudukan sehingga dia tak wajib lagi bersyariat, tak ada. Itu tasawuf Islam. Tak akan berlaku bila seseorang itu terlalu dekat dengan Tuhan sehingga dia tidak perlu melaksanakan kewajipan-kewajipan agamanya lagi ataupun meninggalkan syariat, tidak. Itu tanda awal bahawa tasawuf Islam ini tetap menghormati dan menjaga syariatnya, walaupun seseorang itu meningkat ke makam yang sangat tinggi dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam makam ma'rifatnya, tidak akan tinggal syariat. Lalu perbandingan dengan kebatinan ini, mereka ini ada sikap pertama sekali meremeh-remehkan syariat. Satu, meremeh-remehkan. Yang kedua, mereka ada keyakinan pada tahapan tertentu, pada peringkat tertentu, syariat ini tidak perlu diamalkan lagi. Itu beza antara tasawuf Islam dengan kebatinan. Baik, dalam tasawuf Islam, memang ulama-ulama tasawuf menggunakan istilah syariat itu kulit, tamsilang mereka itu. Analogi yang mereka buat. Syariat ni kulit, hakikat itu isi. Memang setengah mereka tu guna tamsilang ni. Tapi bukan bermaksud merendahkan syariat itu. Mereka sebut kulit ni bukan bererti benda tu murah. Bukan bererti rendah harganya. Mereka sebut kulit kerana nak menjantakan bahawa dia adalah sudut zahirnya.
Sebagaimana buah ni, hak bahagian nampak luar ni, kulit dia. Jadi ulama-ulama tasawuf menggunakan tamsilang ini, syariat itu kulit, adalah untuk menjelaskan dia adalah aspek zahir. Bukan nak kata, oh kulit je. Itu bahasa lain tu. Kulit itu kita perendah ke dia. Itu bukan. Yang merendahkan syariat, itu adalah kebatinan. Jadi ulama tasawuf menyebut kulit, memang mereka sebut. Tapi mereka sebut bukan untuk merendahkan. Tapi nak menyatakan kulit bahawa dia adalah aspek zahir. Baik, batin, hakikat. Kalau tasawuf Islam, pencapaian hakikat ini dia tidak akan sampai ke tahap membatalkan syariat. Dan antara hakikat tidak akan berlawan dengan syariat. Tasawuf Islam, pertama sekali, antara aspeknya, bahawa bila seseorang itu mencapai hakikat, maka syariat tetap wajib dilaksanakan. Adapun ilmu kebatinan, mereka ini ada kepahaman bila manusia ini sudah mencapai satu hakikat, hakikat ketuhanan ini, maka syariat tidak mengapa untuk tidak dilaksanakan lagi. Ini. Itu beza dia antara tasawuf dengan kebatinan. Imam Junaid. Siapa dia Imam Junaid? Orang panggil dia Tawus al-ulama kerana dia sangat alim dalam ilmu fiqh ni, ilmu zahir. Dan dia juga orang panggil Sayyidu Ta'ifah. Penghulu, Tok Ngulu kepala lah, kepala kepada ilmu tasawuf ni. Kepala kepada ulama-ulama tasawuf. Sayyidu Ta'ifah. Penghulu kepada ulama-ulama tasawuf. Apa dia kata? Pernah terjadi satu ketika dia duduk dekat dengan seseorang dan orang tu tak kenal dia. Sebab Junaid ni low profile. Nama dia orang kenal, tuang orang tak kenal. Duduk dekat orang tak kenal, tapi nama sebut orang kenal belaka. Dia duduk dekat dengan seseorang ni, orang ni dia cakap yang mana isi kandungan percakapan dia tu bermaksud bahawa seseorang tu bila sampai satu peringkat dekat dengan Tuhan ni, dia tak payah bergerak dah. Maksudnya tak payah berbuat amal-amal zahir dah. Jadi Junaid dengar kata-kata dia ni. Lalu Junaid kata macam mana? Dia kata, pada sudut pandangan aku, orang yang berkata demikian ini, kalau dibandingkan dengan orang yang berzina dan mencuri, orang berzina dan mencuri itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Sebab apa? Sebab orang yang mencuri dan berzina ni, dia buat dosa besar. Tapi dia tahu benda tu dosa. Cuma jahat dia je. Berarti dia masih Muslim, dia masih mukmin. Tak batal iman dia, cuma dia berdosa. Mukmin yang asi. Tapi orang yang berkata demikian itu, kata-kata itu mengandungi sesuatu yang disebut sebagai menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Itu implikasi dia, risiko dia boleh merosakkan iman, membatalkan iman, membatalkan tauhid. Kalau dia tahu. Sebab tu kata Junaid, pada pandanganku, orang yang mencuri dan berzina tu lebih baik. Kenapa? Dari sudut tadi lah. Tadi dia rosak berat lagi. Ni rosak, dia berdosa. Itu. Jadi dalam tasawuf Islam, manusia sampai ke darjat mana pun dia tidak akan menggugurkan syariat. Kecuali dia ini hilang akal, atau menjadi orang gila, atau menjadi majzub dalam istilah tasawuf. Itu saya tak nak mau panjang sini lah. Tapi nak kabarnya hilang akal. Orang hilang akal ni memang tak ada syariat lah pada dia hilang akal. Ada satu istilah yang saya tak nak jelas sini, jadi panjang cerita. Nanti itu lain kali lah. Bagi majzub, itu cerita lain. Tapi hilang akal sungguh lah. Hilang kewarasan dia. Jadi dalam tasawuf Islam, dia tak akan sampai satu tahap tak wajib beramal bila mencapai sesuatu kedudukan. Baik, kemudian berkait dengan syariat ni, hakikat dan syariat ni, antara syariat dan hakikat tidak akan berlaku pertembungan berlawang. Syariat kata semayang, hakikat kata tak wajib semayang, tak akan jadi macam tu. Tak akan berlaku perlawanan, pertembungan antara zahir syariat dengan hakikat yang batin ni. Tak akan berlaku perlawanan. Sekiranya sesuatu itu berlawang, maka itu bukan tasawuf Islam lagi. Yang ada pattern macam tu tasawuf Syiah, batiniah dalam Syiah. Batiniah dalam Syiah, nak tahu beza dengan tasawuf, situlah tempat beza dia. Batiniah ini zahirnya ada sesuatu, batinnya berlawan dengan zahir. Kalau zahirnya kata wajib semayang, batin menetapkan tak wajib dah semayang, berlawang. Itu satu. Kemudian yang mereka pegang, yang mereka pakai hak batin. Dah lah berlawang dua ni.
Dan yang mereka pakai, mereka terima yang batinnya. Itulah yang ada dalam Syiah Batiniyah. Batiniyah dalam kelompok Ismailiyah. Dan tasawuf tidak ada seperti ini. Ingat itu dari segi itu. Baik, kalam yang baik untuk kita dengar tentang perkara ini adalah kalam yang dinisbahkan kepada Imam Malik. Ada yang mengatakan kalam ulama-ulama lain lagi lah. Tapi disebut antaranya oleh Al-Ghazali dan ulama-ulama lain menyebut kalam daripada Imam Malik ini. Iaitu apa kata Imam Malik? Berdasarkan riwayat ni, berdasarkan kepada nukilan ini. Man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tafassaqa. Sesiapa yang bertasawuf, yang mengambil bahagian hakikat, tapi tidak berfiqh, tidak mengambil bahagian syariat. Yakni dia ada keyakinan bahawa tak akan berlaku satu perkara itu kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya itu digerakkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah. Dia ambil bahagian tu, hakikat tasawuf tu. Tapi walam yatafaqah, tapi dia tidak bersyariat. Dia mengabaikan kewajipan agama, dia meninggalkannya, dia tidak bersolat, tidak melakukan kewajipan-kewajipan agama yang lain. Kalau yang ini, yang bertasawuf, berhakikat tapi tidak berfiqh, tazandaqa, kata Malik, dia sudah jadi zindik. Zindik ni kufur. Kenapa? Kerana dia menghalalkan apa yang dilarang. Kalau dia tak semayang, tapi dia tetap meyakini semayang itu wajib, itu cerita lain, itu dosa. Sekarang dia kata, tak apa tak semayang. Tak apa tak puasa. Tak apa tak berzakat. Dia kata tak apa. Halal. Itu menghalalkan. Ini merosakkan. Tapi kalau dia tak buat, tapi tetap meyakini kewajipan, itu beza lah, hal lain. Itu tidak membatalkan lah, tapi berdosa lah. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, kata Imam Malik. Sesiapa yang berfiqh, yakni mengambil yang zahir, beramal ibadah secara syariah yang zahir, walam yatasawwaf, tapi tidak bertasawuf, tidak berhakikat. Bagaimana? Dia beramal ibadah, bersolat, tapi tidak ada hakikat yang batinnya, tidak ada khusyuknya, tidak ada ikhlasnya dan sebagainya. Pengisian jiwa itu tak ada, kosong. Bahkan diisi dengan sebaliknya, penuh dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya dan bermacam-macam lagi. Faqad tafassaqa, dia kata, orang ni fasik. Sebab fasik. Kan dia semayang, dia puasa, dia berzakat, dan dia berbuat perbuatan lain lagi. Fasik ni orang yang melakukan dosa dan berkekalang. Itu fasik. Dan kita ingat dosa ni ada dua. Wajtanibu zahiral ismi wa batinahu. Hendaklah kamu menjauhi dosa yang zahir dan dosa yang batin. Jadi kalau seseorang tu tidak semayang berkekalan, fasik. Sekarang dah, dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia buat benda lain. Tapi batin dia tu sentiasa terisi dengan sifat mazmumah sebab tidak bertasawuf. Penuh dengan riak, penuh dengan ujub, takabur, dengan hasad, dengan sombong, dengan khianat. Dan sifat-sifat buruk yang lain tu penuh. Mengisi hatinya tu. Dia akan jadi fasik. Kenapa? Kerana dia kekal dengan dosa-dosa batinnya itu. Itu kata Imam Malik. Faqad tafassaqa. Dia jadi fasik. Sekalipun dia ulama. Sekalipun dia ulama. Lalu waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang mengumpulkan kedua-duanya, yakni mengambil hakikat yang batin dan syariat yang zahir, inilah orang yang betul-betul mencapai hakikat sebenar. Sebab itu bila sebut ihsan tadi tu, saya terangkan awal tadi tu, kata Nabi, anta'budallah, engkau beribadah, satu ibadah, fiqh. Pada siapa? Kepada Allah, tauhid, akidah, Allah yang kau yakini, yang kau percayai. Lalu bagaimana keadaan? Baru tasawuf. Ka'annaka tarah. Jadi dalam bertasawuf ni, secara Islam ni tak boleh nak pisah daripada tiga ni. Akidah tauhidnya, fiqh syariatnya dan tasawufnya itu, ihsannya itu. Tak boleh nak pisah. Baik, selagi kerana kita ada ruang untuk soal jawab, mungkin saya tak nak bagi banyak. Satu saya pilih-pilih lah. Satu perkara lagi yang saya nak beritahu, tepat beza antara tasawuf Islam dengan kebatinan yang tak selari dengan tasawuf Islam ini, iaitu berkait dengan perkara-perkara yang luar biasa. Baik, perkara-perkara yang luar biasa ni berlaku sebab dia harus terjadi. Cuma namanya tu berbeza-beza menurut keadaan. Sekiranya dia berlaku kepada para Nabi dan Rasul, maka itu orang panggil mukjizat. Sekiranya dia berlaku kepada seseorang yang akan jadi Nabi dan Rasul, tapi belum jadi, orang panggil irhas. Nama dia. Sekiranya dia berlaku kepada para wali
ahli taqwa, orang yang bertakwa, para wali dan sebagainya, itu dinamakan karamah, keramat. Sekiranya berlaku kepada orang fasik dan mungkin dia seorang Muslim tapi dia seorang fasik, maka itu dinamakan sebagai istidraj. Dan sekiranya berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman, yang kufur, yang ingkar kepada Allah, yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dinamakan sihir. Baik, sekiranya berlaku kepada, ada satu jenis saya lupa nak sebut, sekiranya dia berlaku kepada orang biasa, dia soleh lah, orang baik lah, tapi kita taklah kata dia orang wali ataupun orang ahli ma'rifat dan sebagainya, taklah begitu, tapi dia orang Muslim biasa baik, tapi berlaku perkara ni, itu orang panggil ma'unah. Jadi nama yang berbagai-bagai. Jadi perkara-perkara pelik ni sekiranya berlaku kena tengok. Boleh jadi mukjizat, boleh jadi irhas, boleh jadi keramat, boleh jadi ma'unah, boleh jadi sihir, boleh jadi istidraj. Irhas sudah tidak ada lagi, tak ada dah lah ni. Sebab apa? Sudah tidak ada zaman kenabian. Mukjizat pun serupa, tak ada mukjizat baru. Mukjizat yang sedia ada sampai zaman kita ni adalah Al-Quran. Itu sedia ada. Hak baru ni tak ada. Sebab sudah zaman kenabian sudah berakhir. Baik. Kemudian keramat dan ma'unah ada kemungkinan. Sihir dan istidraj ada kemungkinan. Jadi kemungkinan ada perkara-perkara yang aneh hari ni, 4 perkara ni. Sama ada kalau dia dibentuk wali, dia akan jadi keramat. Atau dia seorang Muslim, mukmin biasa, dia akan jadi ma'unah. Kalau dia seorang yang kafir atau seorang yang fasik, dia sama ada dia jadi istidraj, tipu daya, ataupun sihir. Baik. Macam mana kita nak kenal ni? Nak kenal. Kalau dia berlaku kepada golongan awliya, kita tahulah dia ada kaitan dengan tasawufnya lah, kesolehan diri dia. Tapi kalau berlaku kepada orang yang fasik ataupun orang yang musyrik, yang dinamakan sebagai istidraj, tipu daya ni, yang dinamakan sebagai sihir ni, sudah tentu dia ada hal-hal kebatinan dia tu. Macam mana kita nak beza? Dia ada pertama sekali garis panduan kasar, yang kedua dia ada garis panduan haluh. Garis panduan kasar ni kena tengok sejauh mana dia muafakat dengan syarak atau tidak. Dia berlaku perkara aneh kepada dia ni orang yang melakukan ketaatan atau tidak. Garis panduan kasar dia, syariat kasar dia tu. Kalau dia melakukan kewajipan agama dengan baik, maka zon kita ada kemungkinan dia ni berlaku ma'unah. Atau boleh jadi juga dia berlaku keramat, wali yang kita tak kenal. Boleh jadi. Tapi kalau dia memang jelas dan terang tidak melaksanakan kewajipan agama yang asas, terutamanya banyak melakukan kejahatan dan keburukan berlaku juga, maka zon yang tinggi itu adalah merupakan sihir dan istidraj. Cara kita nak kenal. Maksudnya dia adalah kebatinan. Baik. Pedoman halus pula. Waktu pedoman kasar. Kasar ni kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak. Dia ada pedoman halus sikit lagi. Ini untuk orang-orang yang ahli bidang dia nampak lah. Kalau dia tak ahli mungkin tidak apa nak nampak. Memerlukan kepada penelitian yang agak halus. Nak beza. Pertama sekali kena tengok riak orang yang berlaku perkara aneh pada dia. Riak dia kawan. Riak ni gerak watak dia tu. Ataupun penampilan dia. Pertama sekali kena tengok. Dia merasa mesra tak dengan kejadian aneh tu. Mesra dengan arti dia suka. Dia suka pelik-pelik ni. Dia cenderung. Dia nak, memang dia suka. Bahkan dia sebut-sebut no. Dia sebut. Dia tunjuk-tunjuk no ke orang. Kalau ada tanda ni, dia adalah kebatinan. Tipu daya. Riak kita boleh nampak lah. Kadang-kadang kot cakap dia. Kadang-kadang perbuatan dia. Dia suka benda tu. Dia nak benda tu. Kerana tasawuf yang sebenar, dia tak nak benda begini. Tapi berlaku tetap berlaku. Kadang-kadang berlaku kepada orang yang tak nak ni lebih banyak lagi daripada orang yang nak ni. Berlaku tetap berlaku. Cuma beza tengok riak. Satu. Dia ada kemesra. Al-unsu istilah. Mesra tak? Dia rasa suka hati tak benda tu. Kemudian ada tak unsur-unsur istihqaq. Istihqaq ni iaitu dia rasa berhak. Dan kita pun nampak pada riak dia. Ni kerana amalan aku amal ni jadi gini ni. Dia berhak atas amalan dia tu. Kerana dia ada benda ni, dia buat gini, ni dapat. Setengah tu kata baru aku amal separuh baru ni. Kalau amal banyak lagi, aku amal penuh. Lain lagi tu. Macam-macam ni. Istihqaq.
Dia rasa dia layak terima. Dia rasa dia layak. Jadi kalau ada tanda ni, itu kebatinan. Kerana tasawuf Islam, orang yang mencapai darjat ni, dia tawadhu'. Dia rasa dia tak ada daya upaya, tak ada apa-apa aku ni. Semata-mata kurnia Allah saja. Itu dia. Kalau dia rasa dia berhak, berarti dia masih ada keakuan dirinya tu. Dia pandang dirinya lagi. Itu kebatinan. Alamat kebatinan. Kemudian, antara alamatnya lagi, al-iftikharu bihi. Dia berbangga-bangga. Ada tak tanda-tanda berbangga-bangga? Dia berbangga-bangga, dia tunjuk-tunjukkan, dia tunjuk-tunjukkan. Kadang-kadang dia tak tunjuk sendiri, dia curi kau orang, suruh kabur. Mu tolong pergi cerita kau orang, mu tolong pergi kabur kau orang. Ada juga macam itu, nak kabur diri, nampak tebal muka sikit, suruh orang pergi kabur. Tapi dia suka supaya benda tu tersuruh, terkenal. Al-iftikhar ni, dia berbangga. Baik, kalau ada tanda-tanda ni, dia adalah kebatinan. Dia bukan tasawuf Islam. Kemudian antara tandanya lagi, ihtikar al-ghair. Dia ada, tengok, pada orang tu dia ada tanda-tanda dia peremehkan orang, perendah orang. Orang ni tak ada benda. Pada dalam bahasa kasar dia lah orang kita ni. Ni ada benda. Engang je ni. Ni kecil je ni. Ihtikar al-ghair. Dia kecil orang, dia pandang rendah orang. Ada tak unsur? Kalau ada unsur-unsur ni, itu kebatinan. Kerana itu bukan ciri ahli tasawuf. Bukan sifat bagi tasawuf. Tengok tanda-tanda ni. Al-unsu, musa, al-iftikhar, ihtikarul ghair, al-istihqaq. Ini tanda-tanda. Tengok. Jadi riak tu, kalau orang kita perhati, boleh baca lalu. Situ kita boleh cam. Tapi tanda-tandanya halus sikit. Perlu kepada penelitian yang dalam sikit. Baru kita dapat kenal mana tasawuf Islam, mana kebatinannya. Atas ciri-ciri tadi tu. Kalau faham molek 3 part ni, nampak lalu. Ciri-ciri antara kebatinan dan juga tasawuf Islam. Baik, akhir sekali, sebelum kita buka tengok soalan ni, yang saya nak sebut tentang perbezaan antara tasawuf dengan kebatinan ini ialah dari aspek amalan-amalan yang diamalkan lah. Amalan-amalan yang diamalkan tu, pertama sekali, salah silah keilmuan dia tu, susu galu keilmuan dia tu ada tak? Dia ni ambil belajar dengan siapa dia? Guru dia ni pula belajar dengan siapa dia? Ada peijazahan tau, ada keizinan guru tau. Bertitih perguruan tu sampailah ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan dia tu. Ada titisan salah silah dia tau. Jadi mana-mana amalan yang tak ada silsilah ni, maka dia akan cenderung pada dasarnya dia banyak cenderung kepada kebatinan lah. Lepas tu nak tahu beza, tengok ajaran pelik-pelik ataupun ajaran apa-apa, kita tanya salah guru dia tu. Dan cek siasat betul sungguh tak. Kadang-kadang dia menisbahkan diri dia juga, tapi secara bohong. Dan orang tahu. Dia belajar guru ni. Orang tahu. Orang kenal. Diizinkan oleh gurunya atau tidak. Dan guru ni pula macam mana? Susu galuh dia tu. Itu tempat beza dia. Antara tasawuf Islam dengan kebatinan. Kebatinan ni dia tak ada bahagian tu. Dia lompang. Dia mungkin sampai sedua guru dia, lepas tu dia stop. Ataupun dia guru dia je. Habis itu je. Itu kebatinan. Itulah antara beberapa perbezaan yang ketara, yang mudah kita nak cam, panduan kasar untuk kita beza antara tasawuf Islam dengan kebatinan. Daripada aspek-aspek tertentu yang kau dapat saya simpulkan, niat dia tu. Kemudian sikap terhadap syariat dan hakikat. Kemudian masalah kekeramatan, perkara luar biasa. Dan yang ketiga, masalah titisan perguruan dia tu. Susu galu ilmu dan amalan dia tu. Ada susu galu atau tidak. Itulah.